Itu saya nak bawakan sedikit berkenaan dengan PRN Johor. Walaupun ada lah yang tak berapa nak gemar saya cakap macam ni kan, tetapi benda ni dah dekat public. Saya nak kata macam mana kan, nak kata macam mana benda ni dah dipublic kan. Jadi kita cerita je lah apa yang ada. Now hari ini kita tahu berlaku pertembungan sebab 2-3 hari lepas. Bukan pertembungan, tapi more kepada PKR telah menawarkan 3 kerusi kepada Bersatu, di mana ketiga-tiga kerusi itu bukanlah kerusi dianggap kerusi menang. Ketiga-tiga kerusi itu adalah kerusi sukar. Dan tertakluk kepada kehendak muda, tetapi nampak gayanya adakah muda akan menerima atau tidak. Jadi kalau muda seseorang yang besar hatinya, seperti dia kata PKR kena berbesar hati, bagilah kami kerusi yang menang. Kalau macam tu kenapa nak bagi kerusi menang? Kalau berbesar hati, kalau muda rasa dia ada kekuatan, sepatutnya ambillah kerusi yang dirasakan bahawa dia boleh menang kan. Sebab itu saya kata ada satu statement oleh bakal, sepatutnya dia dulu calon dekat Setiawangsa kan, Napsiah Khamis kan. Dia ada tulis dalam Facebook dia kata bahawa bakal calon muda dekat Puteri Wangsa, tempat sepatutnya bertanding itu, datang menghubungi dia, tanya macam mana nak buat jentera, macam mana nak buat nak buat bilik gerakan, macam mana nak buat gerakan. Saya kata, saya tulis dalam Facebook saya tadi, saya kata, "Dek, ni pakcik nak pakcik ni nak tunjuk ajar sikit lah. Pakcik ni pandai sangat tidak idok lah kan tentang politik ni. Tapi pakcik dah menolong dah pilihan raya ni sejak tahun 2004. Jadi masa tu mungkin adik pun sekolah rendah lagi kot. Tak tahulah umur adik sekarang kan. Tapi tak tahu. Tapi nak bagi tahu, sebelum nak pilihan raya, kita kena kerja 2 tahun. Bukan masa pilihan raya tu baru kita nak kerja, dek. Kita kata bukan masa nak pilihan raya tu baru kita rasa aku kena buat ni. Adik, dek tahu tak daerah mengundi tu apa? Kan? Pusat daerah mengundi tu apa? Pacar tu apa, dek? Tahu, dek? Ni nak cerita ni Jangan kita macam nak masuk pertandingan badminton tapi raket pun tak ada. Bukan setakat raket tak ada, undang-undang nak main badminton tu pun tak tahu. Macam mana kita nak masuk pertandingan? Lepas tu harap kita menang. Sebab apa kita harap boleh menang? Sebab budak yang kita nak lawan tu mungkin akan lebih cikai daripada kita. Ya, dek, itu PRU 14 lepas menang 25,000 dekat Setiawangsa tu, boleh lah. Tapi kita kena ingat, bila dia kalah 25,000, UMNO kalah 25,000 dekat situ, dia bukan bodoh, dia belajar daripada kesilapan. Dan dia dah bersedia untuk nak mengukuhkan jentera dia dekat situ, walaupun hakikat kalah 2 kali kat situ. Jadi kita kena faham situasi tersebut. Duit banyak tak cukup, tak ada jentera, tak ada grassroots, tak ada gerakan, tak ada strategi. Jadi apa? Hanya nak harapkan muka Syed Saddiq je. Hanya nak harapkan nama Syed Saddiq, harap nama muda saja. Saya kata logo muda tu pun orang tak kenal. Jangan kita tengok Instagram 10,000, 100,000 like. Kita tengok TikTok 100,000, 10,000, juta orang tengok. Jangan tengok yang itu. Itu bukan indikasi boleh ke tidak seseorang itu berjaya. No, that is not the indication. Kalau nak tengok Najib punya posting, sekali dia posting 100,000, 10,000 orang like. Tapi itu bukan indikator dia. Nak memilih indikasi kepada kemenangan tu, dia ada kaedah, dia ada strategi dia. Sebab itu wajar jugalah pimpinan PKR hari ini menyebut, dia menyebut Manivannan, pemimpin PKR mahu muda pulangkan kerusi Puteri Wangsa, dia kata. Dalam kenyataan di Malaysia kini, seorang pemimpin PKR berpendapat wajar Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda memikirkan cadangan untuk memulangkan kerusi Puteri Wangsa yang diberikan Pakatan Harapan kepada mereka. Timbalan Ketua PKR Manivannan Gowin berkata peluang PH atau pembangkang memenuhi kerusi tersebut memang cerah dan partinya sudah melakukan kerja-kerja politik sejak lebih setahun yang lalu. Katanya sebelum ini PKR berhasrat mencalonkan Ketua Wanita PKR Johor, Napsiah Khamis, yang merupakan anak kelahiran kawasan Don Puteri Wangsa di situ. Bapa dia antara pembangkang pertama lah, pembangkang awal kat situ. Abang dia juga. Napsiah juga telah melakukan gerak kerja secara agresif di Don tersebut dan mempunyai jentera kempen teratur yang diselaraskan untuk tempoh masa melebihi setahun. Sekiranya Syed Saddiq menghayati perjuangan ini secara ikhlas dan jujur, seharusnya muda mempertimbangkan untuk memulangkan kerusi tersebut untuk memastikan kemenangan PH atau pelok pembangkang, katanya merujuk kepada Presiden Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Manivannan menyatakan pandangan itu dalam sepucuk surat terbuka ditujukan kepada ahli Parlimen Muar berkenaan. Kerusi Puteri Wangsa diserahkan kepada amanah melalui rundingan dijalankan dalam kalangan pimpinan parti komponen gabungan tersebut atas semangat setia kawan. Bagaimanapun, melalui rundingan berasingan yang dilakukan amanah serta DIP, mereka mencapai persetujuan untuk menyerahkan kerusi tersebut kepada muda.
berserta 5 kerusi lain. PKR tidak memerlukan nasihat lama untuk menyatakan rasa tidak senang mereka dengan persetujuan tersebut, dengan Nafsiah sendiri mengeluarkan kenyataan malam tadi. Manivanan berkata dalam beberapa siri perbincangan mengenai pembagian kerusi sesama PH Johor, PKR telah memberi hujah agar Puteri-Wangsa diberikan kepada mereka. Kan, bagaimanapun atas semangat setia kawan, PKR memberikan kerusi tersebut kepada Amanah. Seterusnya pucuk pimpinan tertinggi Amanah dan DAP telah memberikan kerusi itu kepada muda. Unilateralization, tuan-tuan. Bila perbincangan di antara Pakatan Harapan itu berlaku, ada perbincangan. Akhirnya walaupun Puteri-Wangsa itu kita dah desak, tak sampai. Tak dapat. Bagilah pada Amanah. Okeylah. Walaupun hakikatnya Amanah itu diwujudkan untuk nak lawan PAS di kawasan majoriti Melayu. Puteri-Wangsa ni mix seat. Kawasan campuran, kawasan pinggir bandar. Bukan pinggir bandar pun, bandar. Kan? Okeylah, tak apa, bagi. Tetapi dalam bila dah bagi, ini kursi ni tuan-tuan, majoriti menang 25,000. Majoriti, bukan undi ya. Beza dengan lawan yang seterusnya, last PRU, 25,000 beza undi. Jadi bila dah letak, okey, tiba-tiba di belakang ada perbincangan dengan muda, bagi pula kerusi yang confirm menang. Bukanlah confirm, tapi tinggilah potensi menang itu, diberi pula kepada muda. Pumpang lah, adalah seorang orang Amanah ni kata kat saya. Kata dekat Nafsiah, dia kata kat saya dalam Facebook dia kata, kenapa kau macam ni? Dia nampak Nafsiah menulis panjang kan. Dia kata, kenapa kau kata macam ni? Kenapa kau kata macam tu? Kenapa apa orang kata patutnya ini adalah kerusi yang Amanah dah dibincangkan sebelum PRU Amanah punya. Kan? Kita dah bersedia lama bagi kepada speaker. Okey, bagilah, tak apa. Pumpang kau bagi pula dekat muda yang tak bersedia langsung dengan jentera, yang tak bersedia dengan kerja, gerak kerja, tak bersedia dengan plan strategi. Lepas tu kita rasa macam kita nak menang. Aku berani cakap ni sebab Manivandan dah cakap. Aku boleh cakap ni sebab Manivandan, aku just quote Manivandan jangan pula ada yang kata gatal tangan lepas ni kata tindakan akan diambil kepada Iswardi. Kerana kan? Sedap Sebab itu kita kata, tuan-tuan. Sebab itu kita kata. Alright. Ini dalam situasi yang ada dalam sekarang ini, penting sekali untuk kita faham satu benda. Kenapa semua ini berlaku? Tadi saya tengok ada satu pelancaran dana, kumpul dana Amanah lah. Tak apalah, Amanah nak kumpul dana, silakan lah. Tapi saya terfikir, kenapa sangat mereka beria sangat nak bagi kepada muda? Dan saya realise satu perkara. Banyak parti ni nak masuk bertanding, memang beria minta kursi tu kursi ni. Tapi dia orang ada dana ke? Dia orang ada ke dana nak bertanding tu? Ada duit ke nak bertanding? Then it makes me think, adakah sebab itu yang menyebabkan dia orang nak kena bagi kursi kepada parti muda? Parti muda ni, tuan-tuan, walaupun nama dia parti muda, bukan maksud muda tu dia orang muda, tak. Tetapi parti muda ni, suka atau tidak, ada di antara yang join parti muda ni adalah mereka yang beruang. Bukan beruang beruang. Ataupun sekurang-kurangnya ada dana. Sebab kita tahu parti muda ni memang sinonim dengan pejuang dan juga Mahathir. Dan antara yang ada menjadi ahli parti muda ni adalah Dian Lee. Siapa dia? Pembabitan anak jutawan sertai muda curi tumpuan. Dian Lee, anak kepada Taikun Hartanah. Lee Kim Yew adalah antara ahli baru berprofil tinggi yang menyertai muda baru-baru ini. Kalau tuan-tuan tengok video Syed Saddiq dengan seorang perempuan Cina tu, Dian Lee lah. Pembabitannya mencuri tumpuan khususnya buat warga maya di media sosial. Malah penglibatan anak jutawan itu mencetuskan perdebatan di media sosial sama ada sesuatu yang baik atau bakal mengundang masalah kepada parti tersebut. Okeylah. Lazimnya saya kagum dengan apa yang mereka... Okey. Kita nak sentuh kat sini je dulu. Siapa di belakang muda daripada segi dana, tuan-tuan? Cuba kita fikir secara logik. Dia kumpul dana, dia kumpul dana boleh dapat jutaan ringgit, ratusan ribu. At one time, ratusan ribu. Sekejap je dia boleh dapat. Siapa Dian Lee ni, tuan-tuan? Siapa ayah dia? Taikun ni siapa? Kalau tuan-tuan tahu The Mines Resort. Saya tak. Okey, pertama sekali, dia nak sertai parti muda, silakan. For me, I applaud.
saya kagumi dan saya setuju 1000%. Okay, I have to put that out of the way dulu. Kita kena letak dulu. Dia sebagai seorang, ini negara demokrasi, dia nak menyertai parti mana sekalipun, dia nak bersama dengan sesiapa sekalipun, dia nak nak join apa parti sekalipun, itu terpulang kepada budi bicara dia. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok siapa ayah dia, dan apa kaitan ayah dia dengan Tun Mahathir? Ayah dia antara resort, antara tanah yang dia developkan adalah The Mines. Kita tahu projek The Mines tu kan, bagaimana. Dan The Mines ni sebahagiannya tanah daripada mana tuan-tuan? UPM. Betul kan kalau saya silap? Tapi sebahagian pada tanah UPM. UPM ni ada tanah yang terlalu luas. Mungkin tak semua, mungkin ada sebahagian. Sebahagiannya The Mines tu adalah lombong, adalah kuari. Mungkin masa dahulu kuari. Tapi diberikan kepada tycoon untuk di-develop. Okay, this is business, tak ada masalah. Tapi siapa yang bagi? Kita tahu tycoon ni zaman dulu amat rapat dengan Tun Mahathir. Jutawan ini atau mungkin sekarang billionaire, I don't know, rapat dengan Tun Mahathir. Now, it's okay. Tak kisah pun itu kaedah dia nak memastikan nak dapat dana dan sebagainya. It's okay. No grudge, nothing. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, letakkan 2+2 ini bersama. Kenapa amanah DAP, terutama amanah BYE nak bagi kerusi ni kepada muda? Bukan kita menuduh tuan-tuan, tapi kita fikirlah logik dia kan. Kerusi bukan kerusi calang-calang tuan-tuan. Kerusi bukan kerusi calang-calang, kerusi-kerusi besar ni. Kerusi-kerusi yang daripada 9 kerusi, okey tolak, daripada 6 kerusi tu 4 potensi menang, 4 menang dalam PRU yang lepas. Daripada 6 kerusi yang diberi oleh Amanah dan DAP, 4 tu adalah kerusi menang bersatu, diberikan kepada muda. Takkan kita nak bagi kerusi cikai-cikai kalau kita tak dapat sesuatu balik. Itu je kita fikir. Sesuatu itu bukan bentuk rasuah. Tak, saya tak kata rasuah, tetapi sesuatu. Apa sesuatu itu kita tak tahulah. Sesuatu. Dan bila dia ada program mengumpul dana ni, saya buat saya terfikir, pilihan raya is not cheap. Nak masuk satu pilihan raya bukan murah tuan-tuan. Bukan murah. Kita spend untuk sebelum pilihan raya saja ratus ribu kita spend. Saya spend at least 100,000 untuk nak buat program sebelum pilihan raya. Habis macam tu je tak jadi calon pun, tak apa. Lepas kita dah habis 100,000 tu, nak pilihan raya, spend lagi. Yelah, spend untuk beli, at least kita kena kempen bendera kita, bayar kita punya pacar, bayar kita punya jentera, bayar. All that is money. Kereta, bila jentera kita nak tolong kita sebulan, sekurang-kurangnya kita kena bagi dia duit. Takkan ditinggalkan kerja kosong macam tu je. Ingat volunteer. Tak. It's not going to be cheap. Paling kurang 1 don, selesa kalau nak spend 1 don lah. Lebih kurang dalam 2 ke 300 ribu, itu selesa. Kalau dapat 50 ribu tu pun bagi saya tak cukup. 100 ribu tu selesa. Itu minimum. UMNO spend million. Kenapa saya kata UMNO, saya berani kata UMNO spend million tuan-tuan. PAS pun juta kot. Rumah Najib masa diserbu, dijumpai lebih 100 juta cash di rumah dia. Bila ditanya ni duit apa, dia kata ini duit baki pilihan raya PRU. Kalau duit baki dia 100 juta tuan-tuan, berapa dia spend? Kalau baki ada 100 juta, berapa dia spend? Billion kot. So itu saya kata, it's not going to be cheap. Jadi tak nak cheap, tak nak cheap, kita kena balik lah, kita tengok siapa di belakang muda tu. Siapa di belakang pejuang kita tahulah, tapi siapa di belakang muda. Dan mustahil lah orang-orang yang pernah ditolong Tun Mahathir takkan menolong dia kembali. Termasuklah tycoon-tycoon yang ada. Saya adalah few names dalam kepala saya ni, tapi saya tak boleh sebut lah. Itu business dia, of course lah. As a businessman, tak apalah. That's your business. You nak tolong sesiapa, it's up to you. It's up to you. That's fine. For me, saya tak ada masalah tentang perkara itu.